أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. الفاتحة. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه الله إلى الناس مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya, dengan izinnya, dengan keredaannya, insya-Allah kita dapat berjumpa lagi pada pagi ini bagi membincangkan tentang makna-makna saraf. Apa maksud saraf tu? Saraf pula. Haraf. Silap. Makna-makna haraf. Jadi kita minggu lepas berhenti pada huruf alif. Jadi hari ini kita dengan sudah hamzah. Hari ini kita mulakan dengan huruf alif. Jadi huruf alif ni pada buku tuan-tuan, buku yang cetak tu, muka surat 9. Muka 9, kemudian dia punya kupasan yang pertamanya pada muka surat 10 lah. 9 dan 10. Muka surat 9 dan muka surat 10. Jadi kita pergi pada muka surat 9. Pada muka surat 9 tu, nanti saya keluarkan dia punya data. Okey. Ini data kita. Muka surat 10. Muka surat berapa ni? Muka surat 8. Hamzah sudah. Alif. Nilai. Muka surat. Betul perkara muka surat 10. Jadi pada muka surat 10 ini adalah tentang huruf alif. Kita dah bincang tentang huruf hamzah. Huruf hamzah ada 3 fungsi dia, ada 3 guna dia. Kemudian yang 3 tu adalah, yang pertama adalah kita panggil dia kata pertanyaan ataupun al-istifham. Tanya. Tu maknanya bertanya lah, apakah.
Yang kedua ni adalah litaswiyah. Litaswiyah tu maknanya menyamakan. Menyamakan. Jadi benda tu disamakan. Jadi contoh dari sini kita dah bincang dah pada muka surat 7 tentang mesamakan. Sawa'un. Sawa'un tu adalah perkara yang disamakan. Dan yang ketiga, dia punya fungsi dia adalah kata untuk yang dekat. Kata untuk yang dekat. Jadi A tu saja bermakna menunjukkan benda tu dekat. Dan itu telah kita bincangkan pada minggu lepas lah. Jadi insyaAllah hari ini kita pergi pada muka surat 9, iaitu tentang alif. Alif. Satu huruf. Satu huruf alif. Jadi apa peranan dia? Peranan dia adalah yang pertama, meminta pertolongan. Meminta pertolongan ataupun di dalam bahasa istilah dia adalah lil istighasah. Lil istighasah. Maknanya minta tolong, minta pertolongan. Jadi ini dia punya lengkapnya. Jadi yang pertama dia bagi ayat contoh. Ayat contoh tentang maksud huruf huruf alif. Huruf alif yang mempunyai maksud tadi adalah minta pertolongan. Minta pertolongan ataupun kata tadi bil istighasah. Jadi ayatnya adalah ayat biasa. Ini bukan ayat Quran, sebab dalam ayat Quran boleh jadi dia tak ada. Tak ada perkataan ni. Jadi oleh kerana itu dibuatkan ayat biasa. Iaitu ya di situ maksud dia adalah dikau. Ya Zaid yang di pohon pertolongan untuk orang yang berhajat untuk mendapat kebaikan. Itu ayat dia. Ayat dalam bahasa Melayu dia. Dalam bahasa Arab dia, ya yazida li'amilin nailan barin. Jadi maksudnya tadilah. Jadi mana dia punya huruf alifnya? Huruf alif di situ adalah di sini. Ini. Ya Zaidah. Ini huruf alif dia. Li'amilin nailan barin. Jadi wahai Zahid. Wahai Zahid yang di pohon pertolongan. Untuk orang yang berhajat untuk mendapatkan kebaikan. Jadi ya Zidan, ada alif di sini. Alif di sini adalah bertujuan untuk meminta pertolongan. Minta pertolongan kepada Zaid, iaitu orang yang diperlukan li'amilin nailan, iaitu untuk orang yang ada mempunyai hajat. Jadi Zaidan itu sepatutnya Zaidun, tapi digandakan Zaidah. Kenapa Zaidah tidak Zaidun? Kerana da tu, alif tu adalah tujuannya untuk minta tolong, untuk minta pertolongan. Jadi kalau Zaidun itu ya Zaidun makna panggil Zaid lah. Tidak ada maksud untuk pertolongan. Di sini ya Zaidah, ada alif di sini dan bukan tanwin. Kalau tanwin tu kita faham lah, kerana lepas huruf itu ada tanwin, ada alif. Ini alif, tanwin pun tak ada, cuma ada alif. Jadi apa makna alif ni? Makna alif ini ialah minta pertolongan kepada Zaid. Jadi lepas Zaid ni ada alif. Alif yang tak ada tanwin, tak ada apa, alif itu saja. Bukan alif kedua. Bukan makna alif tu makna dua, bukan. Tapi alif ni maknanya minta pertolongan. Ya Zaidah, pada ada alif ni, li'amilin nailan bari. Jadi maknanya ya Zaid. Zaid ni adalah orang yang di pohon pertolongan. Sebab itu ada alif. Alif tu alif pertolongan. Bukan alif dua. Bukan kan ada
baris dua, tidak, tak ada. Iaitu untuk orang yang berhajat untuk mendapat kebaikan. Jadi Zaidah. Jadi kalau kita nak maksudkan minta tolong pada Zaid, maknanya kita kena panjangkan sikit. Ya Zaidah. Li amilin nailan bari. Barulah kena. Kalau Zaidan, itu maknanya dia di dalam keadaan mansuh. Mansuh bertanwin. Bertanwin tu memang patutlah ada alif ni. Tapi ini bukan kerana tanwin tu. Ini tak tanwin pun. Ya Zaidah. Tidak, bukan ya Zaidan, tapi ya Zaidah. Kalau Zaidan tak boleh lah ada alif ni. Tapi kalau tak ada tanwin ni, tetapi ada alif ni, bukan menunjukkan dua Zaid, bukan menunjukkan ini dua huruf tanwin, tapi ini menunjukkan pertolongan. Jadi kalau kita nak minta tolong, tak payahlah kata tolong sikit, ya Zaid tolong sikit, tak payah. Cuma tambahkan dia punya alif di ujungnya itu, bariskan baris satu, itu sudah memenuhi maksud minta tolong. Itulah alif yang ada di dalam, tak ada dalam Quran, tapi yang ini dalam bahasa Arab saja. Contoh kedua, wahai qadi yang dipohon pertolongan untuk orang-orang Islam. Ya qadiyah, bukan qadiyan, tapi ya qadiyah. Ya ni bagi satu ada alif. Alif tu menunjukkan untuk orang Islam minta tolong padanya. Ya qadiyah lil muslimin. Wahai qadi, mohonlah pertolongan kepada orang Islam. Jadi alif di sini sama dengan alif di atas tadi, iaitu fungsinya adalah kerana meminta tolong. Okey. Jauh ini ada apa-apa perkara? Tak ada kan? Straightforward je kan? Kan ayat berikutnya. Balik-balik. Ya Zaidah. Li Muhammadin. Wahai Zaid. Tolong, minta tolong untuk Muhammad. Ya Zaidan. Ya Zaidah li Muhammadin. Li Muhammadin maknanya, ya Muhammad tolong. Ya Zaid, tolonglah Muhammad tu. Mana tolongnya? Alif ni. Alif ini adalah alif minta tolong. Jadi ya Zaidah, panjang sikit, li Muhammadin. Tolonglah Muhammad tu. Jadi permintaan pertolongan itu bukan disebut sini. Tolonglah, tak ada. Dia tak sebut. Cuma ada dengan alif saja, itu sudah membawa maksud minta tolong. Cumanya fungsi ini tak ada dalam Quran lah. Ataupun tak jumpa dalam Quran. Kalau ada, itulah maksud dia. Dan ayat yang berikutnya, ya Isa. Isa ni maknanya ketua lah. Rakyat. Jadi wahai pemimpin yang dipohon pertolongan untuk rakyat. Ya Isa. Isa ni adalah ketua. Kemudian rakyati. Jadi untuk rakyat. Jadi wahai pemimpin, wahai ketua, wahai PM, tolonglah rakyat ni. Jangan naikkan minyak petrol. Nanti rakyat akan susah. Ya Isa. Lirakyati. Dalam ni boleh buat kurungan, jangan naikkan petrol, minyak dan sebagainya. Ataupun jangan ambil balik dia punya apa namanya, dipanggil subsidi minyak. Jadi tolonglah rakyat. Jadi tak payah sebut tolong, cuma kita tambah alif saja. Begitu juga dengan ayat berikutnya, iaitu wahai penghulu, dipohon pertolongan. Jadi penghulu tu dipohon pertolongan. Mana dia yang kata minta tolong tu? Alif ni. Ya Saidah. Bukan Saidan, bukan Saidu, tapi Saidah. Ya Saidah. Jadi wahai penghulu, li ahli karyati. Li ahli maknanya untuk ahli karya, perkayaan kampung lah. Jadi wahai penghulu
mintalah tolong untuk penduduk-penduduk kampung. Kerana macam-macam kerana lah. Kerana banjir ke, kerana harga barang mahal ke, atau kerana jambatan patah ke, rosak ke, tak boleh lalu ke. Jadi ya Sayyidah, wahai penghulu, tolonglah bawa kes kita ni kepada pihak yang atasan, kerana kita punya jambatan yang penting, jambatan keluar masuk kita sudah dihanyutkan oleh banjir sebagai contoh. Jadi ya Sayyidah li ahli qaryati, tolonglah penduduk kampung ini. Jadi itu adalah dia punya maksud alif yang pertama. Maksud alif yang pertama adalah kerana minta tolong. Jadi ayat ini, ayat Sayyidah ni, dengan cara menambahkan alif di depan dia. Tetapi maksud yang sama, iaitu ya li Zaidu. Ada lam tu. Kalau kita tak tulis alif di sini, kita tulis lam di sini. Ya la Zaidu. Itu untuk pertolongan. Ada li semua ni. Ya, lepas ya tu ada la. La Zaidi. Lam ni, lam minta tolong. Sama dengan alif di hujung. Tapi ni lam ni dipangkat sebab ya. Ya la Zaidu. Maksudnya sama dengan ya Zaida. Sama. Dua-dua tu adalah untuk lil istaghasah. Jadi sama. Tujuannya adalah minta tolong. Jadi lam ni bukan lam untuk, tapi lam ni lam minta tolong. Kemudian alif ni pula alif minta tolong. Huruf istaghasah. Huruf minta tolong. Sama ada lam ataupun alif. Tapi yang ni tak ada dalam buku ni. Cuma saya tambahkan supaya tuan-tuan dapat maklumat lebih lagi lah. Okey. Habis muka surat nombor 1 ni. Dia punya fungsi nombor 1, iaitu minta tolong. Okey. Saya rasa tak ada masalah kot. Tak ada perkara berbangkit. Kita pergi kepada muka surat berikutnya. Muka surat berikutnya adalah menyatakan, tengok sikit, buaskan sikit. Jadi, menyatakan keterujaan. Jadi yang pertama tadi minta tolong, itu fungsi kepada alif. Yang kedua adalah lita'ajub. Lita'ajub ni maknanya teruja lah, keterujaan. Ataupun kita tengok satu benda yang hebat, kita kata, wah hebatnya lah. Jadi perkataan dia adalah lita'ajub. Lita'ajub tu boleh digantikan dengan alif saja. Tak payah Allah cantiknya. Tak payah lah. Cukup dengan tambah alif saja. Contoh di sini. Ayat yang pertama ni. Ya ma'a. Ya ma'a. Ya ma'a. Ya ma'a maknanya wah air itu. Wah air itu. Jadi ya pada ada ma'a ada alif. Jadi maknanya kita takjub, teruja kepada air itu. Air itu barangkali jernih sangat ke, atau air itu barangkali berkhasiat sangat ke, macam air Zam-Zam. Air Zam-Zam tu air yang berkhasiat, yang diberkati. Jadi maknanya menunjukkan takjub. Jadi ya ni, ya alif ni alif takjub. Ya ma'al. Ma'a. Ma'a air lah. Ya ma'a. Jadi lepas air itu ada alif. Alif tu alif takjub. Bukannya alif dua alif. Mana boleh jadi dua alif? Ma'a tu air. Mana ada boleh satu air, dua air, tiga air, tak ada. Jadi ma'a ni tambah alif. Alif tu menunjukkan terwujud. Makna terwujud. Okay. Kemudian serupalah juga kalau kita panggil ya usba. Ya usba ada alif hujungnya. Maknanya wahai rumput yang bangkai cantik lah kot.
ataupun yang segar kan, ataupun menghijau, ya usba. Itu dia takjub dengan rumput. Jaranglah orang takjub dengan rumput ni. Tetapi ini sebagai contoh lah. Sebagai contoh dalam buku ni. Yang ketiganya, wahai orang yang tidur. Ya ajaba liman yanam. Wahai orang yang tidur. Jadi ada alif di sini. Alif di sini menunjukkan pelik. Takjub. Ya ajaba. Wahai orang yang tidur. Ajaba. Jadi ajaba ada alif. Alif itu menunjukkan makna pelik ataupun takjub. Ya ajaba liman yanam. Tapi tak ada dalam Quran lah. Jadi jangan bimbanglah. Ini hanya sebagai contoh penggunaan alif di dalam ayat. Maksud juga macam ni. Wah tu maknanya dah menunjukkan takjub lah. Wah kereta itu. Wah kereta itu apa dia? Wah kereta itu kereta cantik lah. Kereta takjub. Takjub dia kereta. Wah kereta tu. Wah kereta baru. Jadi maknanya takjub. Takjub dengan kereta baru. Jadi alif di sini. Sayyarata. Ada alif. Alifnya alif takjub. Bukan alif. Bukannya alif menunjukkan dua kereta. Tidak dua kereta. Ini takjub. Kemudian, ya bahra. Wahai ataupun wah laut itu. Laut itu barangkali wah cantiknya laut itu. Warnanya biru. Ataupun warna dia warna langit. Ataupun laut itu dia teluk. Teluk yang cantik dia punya pantainya dan sebagainya. Jadi ya bahra. Wahai laut ataupun bukan wahai lah tapi ya. Wah takjub. Takjub kepada laut. Jadi nombor satu tadi adalah kerana minta tolong. Yang nombor dua ini kerana keterujaan. Ada yang kedua. Kemudian pada muka surat berikutnya, muka surat 12. Itu yang ketiga. Saya akan cari di sini. Muka surat 13. Ada dia muka surat 13. Surat 13. Wah, usaha. Jadi ini muka surat 13. Yang nombor 3. Nombor 3 apa? Nombor 3 menyatakan keluhan ataupun meratapi. Jadi alif ni boleh merupakan huruf kepada meratap ataupun mengeluh ataupun sedih. Li nudbah. Li nudbah. Lin nudbah. Bati. Jadi menyatakan meratap, keluhan ataupun sedih. Jadi ayatnya yang ini. Wa Husaina. Wa Husaina. Jadi ada wa alif. Ada alif ni. Wa Husaina. Jadi wahai Husain. Jadi wahai Husain tu maknanya dia ada mengeluh lah. Mengeluh pada Husain. Sama ada mengeluh pada dia, mengeluh kerana Husain tinggalkan dia ke. Ataupun apa-apalah. Tapi maknanya itu dia mengeluh pada Husain. Yang bawah ni pula sama maksud. Tapi nama lain lah. Ini wa Muhammadan. Muhammadah. Bukan Muhammadah. Muhammadah. Jadi wa. Wa ni ada alif. Jadi wa ni ada alif. Maknanya alif tu adalah menunjukkan kesedihan. Ataupun maksud dia tadi keluhan. Sedih ataupun keluhan. Jadi wa Muhammadah. Jadi itu baru maksud keluhan. Ada sesuatu yang tak puas hati kepada dengan Muhammad lah.
sama ada Muhammad ni tak bagi duit belanja ke, suami dia ke, ataupun Muhammad dia dah lama tak balik ke, tinggalkan isteri dan sebagainya. Jadi wa Muhammadah. Tak payah sebut panjang-panjang. Cuma wa Muhammadah. Tahulah maksudnya, maknanya aduhai Muhammad. Kenapalah awak buat macam ni. Begitulah juga yang yang seterusnya. Wa ra'sa. Wa ra'sa maknanya aduhai sakitnya kepala. Ra'sa ni kepala. Aduhai sakitnya kepala. Jadi wa ada alif. Wa ra'sa. Kalau dan kepala tak ada alif. Dan kepala. Dan sakitnya kepala. Dia tak ada alif. Tapi bila ada alif ni, dia sudah menjadi aduhai sakitnya kepala. Alif ni alif alif apa namanya, mengadu, meraih apa meratak. Jadi itu adalah huruf meratak. Begitulah juga dengan seterusnya. Wa zahra. Wa zahra. Aduhai sakitnya belakang. Jadi kalau nak mengadu sakit, tambah wa je, tambah alif saja. Wa tambah alif. Jadi wa zahra. Bukan bunga. Zahra tu maknanya belakang. Aduhai sakitnya belakang. Asal pun sakitnya tulang belakang. Kenapa? Kerana jatuh terlentang. Bagi contoh. Kemudian yang akhir sekali adalah ya rijla. Rijla. Rijla ni bukannya laki-laki, tapi adalah kaki. Rajulun. Rajulun. Rajala. Jadi rajla ni adalah kaki. Ya rajulun. Maknanya aduhai sakitnya kaki. Jadi ya di sini membawa maksud ya apa tadi? Ya yang ketiga tadi. Meratapi. Meratapi. Ada perkara berbangkit jauh ini? Tak ada kan? Kalau tak ada, kita pergi pada muka surat berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan. Saya nak tanya yang tadi kataan wa Husaina. Jadi yang wa tu keluhan. Tapi Husaina tadi untuk pelajaran yang pertama tu lah ya Ustaz. Yang tadi yang ada meminta pertolongan. Yang Husaina ni bukan minta pertolongan. Itu adalah nama dia. Husain. Sebab yang pertama, pelajaran pertama tadi minta pertolongan tu ada bila nama seseorang tu ada tambah alif. Sebab itulah alifnya dia alif ini, bukan alif ini. Bukan alif ni. Alif ni. Wah. Dia Husaina, dia Husain. Jadi yang tambah na tu maknanya minta tolong pada Husain lah maksudnya. Itu yang nombor satu tadi. Yang nombor tiga, nombor dua tadi. Ini dah nombor tiga dah ni. Iyalah, ni sebab saya nak sambung ke situ, saya nak masukkan sama, termasuk ke dalam situ. Ya Zaidah, jadi ya Husaina. Sama tak tu? Maknanya lain. Yang sana tadi adalah yang nombor dua tu lah menunjukkan. Yang pertama Ustaz, pertama pertolongan. Jadi ya Zaidah pertolong pada Zaid. Jadi Husaina ni pertolong pada Husain lah. Dia cuma tambahkan wa tu maknanya dia punya rasa keluhan. Jadi keluhan pada minta pertolongan pada Husain. Macam itulah maksud dia. Kalau tak ada wa ni boleh lah. Maksudnya macam tu. Oh macam tu. Kalau wa ni tak ada, Husaina ni maknanya kita meminta tolong. Jadi wa tu ini maksud dia berlainan lah. Wa tak perlu ada lah. Dia Ustaz. Ada wa ni. Wa ni adalah membawa maksud. Wa dengan ada alif di ujung ni sudah membawa maksud meratapi. Oh, dalam meratapi. Jadi kalau tiap-tiap nama tu kalau misal minta pertolong tu mesti ada alif. Macam kalau nama Musa ada dia selalunya perkataan Musa tu huruf ya Musa. Jadi tak ada alif Ustaz dia. Yang tegak tu apa? Alif Dia sama alif lah. Jadi Musa min sin min wa sin ya kan? Ya tu ya tu tukar pada ya bertitik kemudian tambah alif. Oh, belakang dia letak alif lah. Belakangnya tambah alif. Jadi kalau dalam percakapan kita sebut
Panjangkanlah situ ya, yang Panjanglah memisah. sikit. Bagi Oh, 5 lah. Dua oh, harakat. 2 harakat. 2 harakat. Okey, terima kasih, Ah, faham. Okey, okey. Okey ya. Jadi kita sudah sampai ke yang kedua kan, yang ketiga. Yang ketiga sekarang ni masuk yang keempat. Yang keempat. Yang keempat dia ada 4 saja rasanya. Ada yang kelima. Sampai 5. Yang keempat, memisahkan antara nun, dua nun. Dua nun. Memisahkan antara nun, dua huruf nun. Lil fasli bainan nuni. Jadi fungsi alif ni adalah untuk memisahkan antara dua nun. Jadi di samping minta tolong, di samping merata dan sebagainya. Jadi nun alif ni juga bermaksud untuk memisahkan dua nun. Jadi contoh macam mana? Pada ayat ini. Ini pun bukan ayat Quran. Boleh jadi dalam Quran tak ada kot. Idrib nani. Ya nisa'u. Ibrid ya idrib nani. Apa namanya? Idrib ni maknanya pukullah. Ini ada arahan. Pukullah ataupun fa'il amal kepada dua orang perempuan. Pada dua orang perempuan. Jadi nani. Ini satu nun di sini. Idrib na. Kemudian ni adalah dia punya menunjukkan dua. Menunjukkan dua, maknanya dua perempuan. Berbagai bawah. Nun sa'du. Jadi nun sa'du, kemudian di sini ada nun. Jadi ada berapa nun tu? Ada 3 nun lah. Nun ibna ni. Ni dua. Sebab ini sabdu. Jadi idrib nani. Maksudnya pukullah betul-betul wahai wanita. Jadi ini arahan apa namanya, memukul. Memukul apa? Tak sebutlah pukul apa. Tapi pukul betul-betul. Jadi alif ni adalah alif untuk mengasingkan antara nun ini dengan nun ini. Pukullah dengan sepukul-pukulnya wahai nisa. Jadi maknanya arahan ini diajukan kepada wanita. Sebab nun sabdu ni adalah wanita. Jadi oleh kerana itu ditambahkan alif untuk mengasingkan antara nun ini dengan nun bersabdu ni. Nun sabdu ni adalah menunjukkan wanita jamak. Jamak. Huruf jamak. Idrib. Kemudian idrib kalau laki-laki lah. Kalau laki-laki idrib. Maknanya itu adalah arahan kepada laki-laki. Tapi kalau perempuan ibrid nani. Ibrid nani. Jadi kalau nak ikutkan sebagainya, kalau tidak tujuan untuk mengasingkan ni, nun ni tak payah ada alif. Jadi ada alif ni tidak bekerja. Tidak bekerja pula, tidak bermakna. Cuma dia nak mengasingkan antara nun dengan nun. Nun depan ni dengan nun sadu tu diasingkan dengan alif. Kalau tidak, macam mana nak baca? Idrib nani. Idrib nani. Jadi tak adalah dalam bahasa Arab barangkali macam tu rupanya. Jadi dia letakkan alif ni supaya memudahkan kita nak memahamkan kataan tu apa. Idrib nani. Ya nisa. Jadi wahai perempuan-perempuan, pukullah dengan sebaik-baik pukulan. Pukul apa tak tahulah. Tapi ini pukullah
betul-betul wahai wanita. Apa benda tak tahu. Tapi ada alif ni menunjukkan dia nak mengasingkan antara dua nun. Kalau tidak, kita payah nak faham apa dia punya maksud sebenarnya. Jadi dengan ada alif tu mudah kita nampak. Mudah difahami. Okey, lepas itu contoh yang berikutnya. Yang ini. Contoh yang berikut ni. Hantarlah surat itu betul-betul, wahai perempuan-perempuan. Jadi, nun ni tadi, kalau ada betul-betul tu, nun ni tadi menunjukkan nun sungguh-sungguh. Nun apa dipanggil? Nun tahqiq. Nun tahqiq. Nun tahqiq. Jadi nun tahqiq ni ada sabdu. Jadi dia punya selepas dariba, patut ini kan asalnya adalah dariba. Dariba dan ada nun. Jadi nak asingkan digunakan alif. Begitu ia di sini. Di sini dikata arsalna ni. Risalata ya talibat. Jadi hantarlah surat itu betul-betul hantar. Wahai pelajar perempuan. Jadi betul-betul hantar. Kataannya adalah arsalna. Arsalna. Kalau betul-betul kena masukkan nun sadu tu sebagai tanda taukid. Maknanya betul-betul. Betul-betul maknanya bukan memain lah. Hantar serah tangan. Arsalna ni risalata ya talibat. Wahai pelajar-pelajar perempuan. Hantarlah awak punya jawapan peperiksaan itu betul-betul sampai kepada guru yang menjaga peperiksaan. Kalau tidak nanti awak punya kertas tercampak tempat lain, awak punya result tak dapat. Jadi arsalna ni. Nani itu adalah menunjukkan kesungguhan. Jadi asalnya arsalna saja. Arsalna maknanya rasala. Kemudian na itu adalah nak sambung dia punya taukid. Jadi dengan ada 3 nun ini, maka letak alif di tengahnya. Macam yang tadi juga. Cuba tengok yang ini pula. Yang berikutnya. Yang berikutnya ini dia. Wahai pekerja perempuan, selesaikanlah tugas itu betul-betul. Ya amilat. Ini jamak muannas salim. Ya amilatu. Akmilna. Kemudian ada dia punya taukid. Akmilna ni. Wajibat. Jadi, wahai pekerja perempuan, ya amilat, selesaikanlah akmal. Akmal maknanya sempurnakan. Akmal. Kamal. Kamal maknanya sempurna. Akmalna ni. Wajibat. Apa? Homework. Jadi maknanya wahai pekerja perempuan, selesaikanlah tugas wajibat, tugas rumah. Tugas berkenaan dengan wajibat dengan kerja rumah tu betul-betul lah. Maknanya buatlah kerja rumah tu dengan betul-betul, dengan sungguh-sungguh. Jadi mana betul-betulnya? Betul-betulnya ada nun taukid. Kenapa nun taukid ni diletakkan di sini? Kenapa lepas sebelum nun ada alif? Alif tu menunjukkan betul-betul. Betul-betul. Ataupun dipanggil apa ni? Kita ni nombor 4. Nombor 4 itu adalah memisahkan antara dua nun. Jadi tugas alif ni adalah untuk memisahkan dua nun supaya kita mudah memahaminya. Supaya kita mudah, tidak kalau ada nun 3 dekat-dekat, kan payah kita nak baca. Dan tak ada nun 3 dekat-dekat ni, tak ada. Nun kemudian nafsadu 3 dekat-dekat. Jadi oleh kerana itu diletakkan alif tu bagi tujuan untuk menjarakkan
menjarakkan nun tu. Dalam ayat ini pula, wahai pembaca-pembaca perempuan, bacalah Quran betul-betul. Ya qari'atu, wahai pembaca-pembaca perempuan, iqra'nani Qur'ana, maka bacalah Quran tu dengan betul-betul, dengan betul-betul, dengan sungguh-sungguh. Betul-betul tu adalah taukid ni, nun ni. Alif ni fungsinya tugas mengasingkan nun tu jangan sampai 3 nun berderet. Jadi itulah dia punya fungsi alif ni. Bukan nun ni, bukan nun sa'du. Nun sa'du ni taukid. Alif ni. Jadi tujuan alif ni letak di sini untuk mengasingkan nun bersebelahan supaya dia jadi mudah dibaca. Quran jadi suruh baca Quran lah. Iqra'nani. Kalau kita suruh orang lelaki, Iqra' saja. Tapi kalau suruh orang perempuan, Iqra'na. Kemudian tambah lagi dengan nun sabdu ni adalah menunjukkan kesungguhan. Taukid. Itu sebabnya ditambah alif di sini. Tujuannya supaya mudah kita nampak maksud dia apa. Kalau 3 alif, 3 nun dekat-dekat tu, kita tak tahu apa makna ni. Jadi oleh kerana itu, digunakan alif itu untuk mengasingkan antara 2 nun. Begitu juga dengan ayat yang bawah ni. Wahai para ibu, ajarlah anak-anak kamu agama betul-betul. Ya ummahatu, alimnani auladakum ad-din. Jadi, wahai para ibu, ya ummahat, wahai para ibu, para ibu, maknanya jamak muannas salim. Alimna, ajarkanlah dengan sungguh-sungguh. Nun taukid ni dengan sungguh-sungguh. Auladakum, anak-anak kamu, ad-din, itu adalah agama. Jadi, wahai para ibu, ajarlah anak-anak kamu. Anak-anak kamu ni mana ini? Auladakum. Aulad ni adalah jamak. Jamak taksir kepada anak-anak. Kum kamu. Betul-betul. Betul-betulnya mana? Alif ni tadi. Betul-betul ni tadi adalah nun sa'du. Nun sa'du ni. Alif ni perananya mengasingkan antara nun ini dengan nun sa'du ni supaya dia tidak terlalu rapat lah. Tapi kaedah ni tak pakai dalam Quran. Ini hanya dalam percakapan saja. Percakapan bahasa Arab. Sebab tak ada dalam Quran. Jadi tak ada tu boleh jadi dia memang tak ada ataupun tak jumpa. Penulis buku ni barangkali dia tak jumpa. Jadi dia tak buat lah. Ini bukan ayat Quran ni. Ini adalah ayat yang bukan ayat Quran. Tapi tujuannya untuk menerangkan maksud fungsi alif di dalam ayat-ayat ini. Okey. Kemudian yang kelima. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nak tanya Ustaz yang tentang alif memisah antara 2 huruf nun. Saya tengok contoh-contoh ni semua ni melibatkan para wanita je, tak ada pula orang lelaki kan sebab nun taukid ni Ustaz. Kenapa itu ya? Tanyanya kenapa tak ada lelaki ya? Kalau ayat ini dia tak ada laki-laki, kalau ada laki-laki dia tidak ada nun banyak-banyak ni. Jadi nak ambil contoh ada nun tu banyak, jadi dia kena ambil contoh lelaki perempuan. Kalau contoh laki-laki, dia mati habis sini lah. Kita ambil contoh macam kalau darabna ni. Kalau laki-laki darab, idrib maknanya pukul lah. Tapi kalau perempuan ada na. Jadi tambah dengan ada taukid, jadi menyebabkan nun tu 3 berderet. Jadi nak buat contoh 3 berderet ni, nak buat contoh alif ni peranannya mengasingkan antara nun, 2 nun. Jadi kenalah ambil ada ni
nun berderet macam ni. Semua ini perempuan. Sebab kalau lelaki dia tak akan ada nun ni. Macam arsalna. Jadi kalau laki-laki arsal tu maknanya awak kirimkan. Jadi tak ada na. Tak ada na, tak boleh lah kita nak buat contoh, nak asingkan na. Nun. Begitu sini. Akmal. Akmal laki-laki, kalau perempuan, akmal na. Itu maknanya orang perempuan telah menyempurnakan. Tapi nak tunjukkan bersungguh-sungguhnya, nun sabdu ni. Nun sabdu ni, jadi ada 3 nun. Jadi nak asingkan ini, antara yang bersungguh-sungguh ataupun taukid dengan na perkataan yang berhubung dengan perempuan, jadi kenalah digunakan laki perempuan. Kalau ambil contoh laki-laki, kita tak jumpa lah nun yang berderet macam ni. Kalau ini kita katakan arsalna ni. Kalau laki-laki arsal apa? Arsal, kemudian sini kena ada tambah juga huruf lain untuk menjadikan kita nak sambung kepada nun sabdu ni. Biasanya pada atas. Arsal, kemudian na. Depan ni kena ada satu huruf lain yang boleh diberikan oleh atas lah. Jadi payah sikit, banyak sikit dia punya kaedah dia. Dan kita tak akan jumpa nun ni duduk di tengah. Alif ni duduk di tengah nun. Tak ada. Kalau gunakan lelaki. Oleh kerana itu digunakan kata perempuan. Saya rasa itulah jawapannya. Assalamualaikum Ustaz. Tuan-tuan ada jawapan lain? Boleh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan. Saya nak tanya sikit. Bukan yang tadi, yang ni kemuskilan saya pula. Tentang ya ni semua haraf nida kan? Seruan, betul? Betul. Ya amilatu, ya karatu, ya ummahatu. Jadi apakah huruf nida ni semuanya marfu'? Ada tak ya nasab? Itu bab ya lah. Ya baik. Nida ni, kalau yang diseru itu adalah orang perseorangan. Maknanya satu kataan. Ya Muhammad. Ya Muhammadu. Jadi Muhammad itu satu kataan. Kalau kita rasa ya Rasul. Jadi ya Rasul. Rasul tu kena bagi dhammah. Sebab depannya ada ya. Tapi kalau lepas ya tu ada dua rangkap. Sebagai contoh, Rasulullah. Kalau Rasulullah, depan tu ada ya, kita kena berikan ya tu, Rasulah tu, kena berikan la, beri atas. Rasulallah, bukan ya Rasulullah. Salah. Sebab lepas nida, dan dia huruf berangkap, perkataan yang berangkap, maknanya 2 huruf lebih, maka perkataan tu kena tukar, barisnya kena tukar kepada baris atas. Jadi kalau Rasulullah, kalau kita sebut biasa Rasulullah, tak ada apa depan, tak ada apa belakang, Rasulullah. Tapi kalau ada ya Rasulallah, bukan lu, tapi ya Rasulallah, sebab kataan tu berangkap, bukan satu kataan. Jadi kalau satu kataan, ya Muhammad, ya Muhammad, Muhammadu. Tapi kita tak sebut ya dia punya baris, tapi sepatutnya ya Muhammadu. Tapi kalau kita kata contoh tadilah, kalau Rasulullah 2 kataan, jadi kita kena baris ataskan Rasul tu, kataan yang pertama tu, ataupun kita panggil mudhafun ilaih. Mudhaf tu kena diataskan, baris ataskan. Kalau kita kata ya guru murid, bagi contoh, ya guru adalah mu'amal, guru adalah mudaris. Kemudian guru siapa? Guru murid. Murid adalah tulab. Jadi ya mudarisa talibun. Talib. Talib bukan talibun, talib. Sebab dia adalah berbaris bawah, sebab dia mudhafun ilaihi. Jadi bila mudhaf, dia kena baris atas. Apabila ada ya depan dia. Kalau tak ada, kalau satu kataan saja, ya tulab ataupun ya
talaba, seorang pelajar. Jadi ya talabu. Tapi kalau ya murid, ada dua kata, ada mudhaf ilaih, maka yang mudhaf tu kita kena bagi ataskan dia apabila ada ya depan dia. Dan mudhaf ilaih tetap bagi bawah. Macam tadilah, guru, mudaris, kemudian pelajar adalah tulab ataupun tolabah. Jadi tolabah tu jadi tolabi. Sebab apa? Sebab depannya adalah mudhaf. Mudhaf dia bagi atas. Kerana dia duduk lepas ya. Jadi ya tolabah, ya tolabah, ya mudaris, ya mudarisah. Ya mudarisah bagi atas, dan tolabi. Tolabi bagi bawah. Kerana dia mudhafun ilaih. Okey? Boleh ke Okey jawab? Ustaz, terima kasih. Jadi ya ni kita kena ingat, kalau satu kataan je lepas dia tu, kita kena berbaring tomahkan dia. Tapi kalau lepas ya tu ada perkataan yang berangkat, maka kita kena baring ataskan dia punya mudhaf tu. Okey, ada perkataan, ada lagi soalan lain? Cara berbangkit yang lain? Tak ada ya? Ada, kita go forward. Lepas ni adalah ba. Betul? Lepas nombor 5 adalah huruf ba. Apakah peranan huruf ba di dalam Al-Quran? Jadi huruf ba ni banyak peranan dia, daripada 1 sampai 12. 12 fungsi. Bila kita jumpa huruf ba, sebiji huruf ba, maknanya dia ada makna dia. Dan dia ada peranan dia. Jadi peranan dia dalam ni ada 12. Secara umumnya, contoh-contoh yang diberikan, makna dan fungsi bagi huruf ba. Assalamualaikum. Maaf Ustaz. Ya. Ya. Maaf Ustaz. Surat tertinggal Ustaz. Apa dia? Tertinggal surat fungsi kelima huruf alif. Belum lagi? Belum Ustaz. Oh, belum lagi ya? Belum sebelum ban muka surat 5 menunjukkan kepada ini ayat Quran Ustaz. Huruf yang kelima ya? Oh. Menunjukkan kepada musanna. Musanna. Ini ayat Quran Ustaz. Ini lagi silakan. Oh, terlepas lah. Okey. Ini terlepas. Saya punya ni terlepas. Okey. Nanti saya ambil gambar sekejap. Okey. Yang kelima. Okey. Betul ya ni? Okey, betul. Gambar dia tak berapa curah. Tak apalah, it's okay. Apa kita besarkan sikit. Jadi tugas yang kelima huruf alif tadi. Sekejap ya. Musanna. Dia masuk kepada isim dan fi'il. Apa maknanya? Okey. Tugas yang kelima huruf alif, iaitu menunjukkan musanna. Ini ayat Quran. Musanna. Jadi contohnya adalah dalam muka surat. Muka surat yang tadilah. Muka surat berapa tadi? 12 ke? 14. 14. Muka surat 14. Jadi di sini maka apabila mereka berdua sampai ke tempat pertemuan dua laut itu, lupalah mereka akan hal ikan tadi. Ini adalah cerita
antara Nabi Musa dengan teman dia tu. Siapa nama dia teman itu? Siapa ingat? Tak ingat Yusra, tak ada tak tahu Ustaz. Nama Apa? satu. Syak Nun ke apa nama dia? Siapa lah? Nabi Yusak ke Ustaz? Nabi Yusak. Yusak bin Nun. Yusak bin Nun. Masa tu Yusak bin Nun belum jadi Nabi lagi. Oh, Syah bin Nun. Dia membantu kepada Nabi Musa. Jadi dalam perjalanan tu Nabi Musa ajak Yusak bin Nun pergi bersama mencari Nabi Haidir. Jadi dalam perjalanannya, jadi dia sepatutnya adalah berjumpa dengan Nabi Haidir tu di pertemuan dua laut. Tetapi bila sampai dua laut tu, mereka lupa tentang pertumpahan tu. Dan juga waktu yang sama, ikan goreng, tak tahulah goreng ke panggang ke apa ke, tapi ikan yang boleh dimakan lah, yang buat lauk lah, telah melompat daripada raga dia dan turun ke laut. Jadi sebenarnya itulah tempat yang dia nak cari. Jadi dia kata, falamma a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma balagha majma'a bainahuma nasiyahu tuhuma. Jadi apabila mereka sampai ke tempat pertemuan dua laut, sebab adres yang Tuhan bagi kepada Nabi Musa, awak akan jumpa Nabi Haidir ni di tempat pertemuan dua laut. Jadi mereka telah sampai tempat tu, tetapi mereka terlupakan hal itu, dan dia lupakan akan ikan dia. Sepatutnya dia dah lapar. Kalau dia tak lapar lagi, barangkali lagi jauh dia berjalan, lagi jauh lah tempat yang telah disampai tadi. Jadi ikan tu telah melompat, dan dia telah melompat, ngesok dan terus masuk ke dalam laut. Sedangkan Ishak bin Nun ni nampak, tahu, tapi lupa nak bagi tahu Nabi Musa. Jadi bila sampai satu tempat dia dah lapar, jadi perut dia ingatkan dia kena makan, kerana dah lapar. Jadi dengan lapar itulah maka dia minta makanan tu untuk dihidangkan supaya dia boleh sama-sama makan. Tetapi barulah pembantu dia ni beritahu bahawa ikan tu telah pun lepas ke laut. Lepas tu dia kata, itulah tempat yang kita nak cari, nak jumpa dengan Nabi Allah Haidir ni. Kemudian mereka gostan belakang, dicari balik tapak-tapak kaki dia orang tu, kesan tapak kaki berjalan atas pasir tu, dan sehingga sampai ke atas batu, di atas batu tempat dia berhenti tadi. Dan didapati Nabi Haidir dah sedang menunggu mereka sampai. Jadi di sini falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutuhuma. Nasiya hutahuma. Jadi apabila mereka sampai ke tempat pertemuan dua laut, lupalah mereka akan ikan mereka itu. Jadi ini nak menunjukkan kepada musanna. Musanna apa dia? Musanna ni makna dua. Musanna makna dua. Jadi mana duanya? Jadi duanya di sini. Satu di sini, falamma itu balagha, ada alif di situ, majma'a bainihima, hima ni ada alif, nasiya ada alif, hutuhuma ada alif. Jadi alif ini adalah menunjukkan musanna. Falamma ada alif, balagha ada alif, majma'a bainihima ada alif, kemudian nasiya ada alif, hutuhuma ada alif. Jadi semua alif-alif ni adalah menunjukkan dua, iaitu mereka apabila mereka berdua. Falamma balagha majma'a bainahuma, ada dua tempat, sampai ke tempat pertemuan dua laut. Dua laut, balagha majma'a bainihuma, dua laut. Kemudian
lupa mereka nasiya ada alif. Kemudian akan ikan mereka utuhuma adalah ikan mereka. Ada alif juga, maknanya ikan kepunyaan mereka berdua lah. Jadi alif ni lidalalah ala thaniyah, menunjukkan alif tu dua. Dua tempat temuan, dua orang lupa, dua orang yang punya ikan. Semuanya dua. Jadi dua tu adalah ditunjukkan dengan huruf alif. Okey? Ustaz, Ya, silakan. dia daripada tajuk tadi menunjukkan kepada musanna, ada dia punya pemberitahuan yang mengatakan musanna tu huruf nombor 3 tu dia menunjukkan dia masuk kepada isim dan fa'il. Macam mana tu Ustaz? Masuk isim dan fa'il. Kat bawah tadi dia tulis. Dia tahu footnote dia tu. Yang nombor 1 ni ada, yang ayat nombor 1 kafi ni ada kat situ. Ada fa'il ke ataupun isim? Itu saya tak faham. Yang mana dia? Yang ni tu dia tak jawab, dia menunjukkan kepada musanna. Mana musanna tu dua. Lepas tu nombor 3 kan dia tulis atas tu. Bila saya refer kat bawah, dia menunjukkan dia masuk kepada isim dan fa'il. Ya, masuk isim dan fa'il. Isim dan fa'il. Fa'il dia tulis. Fa'il di sini hanya dua saja kan? Ada dua perkataan fa'il di sini. Mana okey. Balagha maknanya sampai. Kemudian nasiya maknanya lupa. Jadi balagha ni pun ada alif. Ada alif betul. Maknanya alif ni menunjukkan dua lah. Betul, fa'il lah tu. Nasiya pun fa'il. Okey. Lupa, nasiya, fa'il. Jadi ada alif. Jadi pada fa'il pun ada alif. Kemudian pada isim pun ada alif. Macam bainahuma. Nahuma ni adalah nama domain. Bainahuma kan ada alif. Ada alif ni. Alif ni menunjukkan dua. Hutuhuma ni ikan mereka berdua. Isim lah. Isim. Bainahuma ni ada zaraf kan. Bainahuma antara keduanya pun ada alif. Dan palama ketiga keduanya. Ketika keduanya berdua sampai di tempat pertemuan dua lautan, kedua-duanya lupa tentang ikan mereka. Jadi itulah kalau kita terjemahkan pada word by word macam itulah. Jadi semua katanya ada alif. Palama pun ada. Maknanya ketika mereka berdua. Lepas itu balagha mereka berdua sampai ke mana? Majma'ah, tempat pertemuan. Pertemuan mana? Bainahuma, antara dua sungai. Antara dua laut. Bainahuma, antara dua laut. Nasiya, dua-dua tu lupa. Utuhuma akan ikan mereka berdua. Jadi alif tunjukkan dua lah. Okey. Okey, ada soalan lain lagi? Okey Ustaz. Okey, ada soalan lain lagi? Assalamualaikum Ustaz. Ya, Cuma silakan. yang falamma tu saja muskil. Falamma tu dua juga Ustaz. Ya, dua lah. Falamma. Falamma. Dia falamma tu huruf apa nida fa tu maka. Okey. Harfun ataf kan? Nanti saya buka ayat. Nanti saya silap maklumat nanti tak bagus. Nanti saya buka ayat. Ayat ni tadi ayat berapa tadi? Ayat 61 kafi 18. 61. Surah 61. Kafi 61. Surah 18 Ustaz, kafi. Surah 18. Kafi. Surah 18 ayat 61 ya. Okey. Ini dia.
61. Yang ni. Ayat. Yang ni. Ayat 61. Maka tatkala keduanya sampai pertemuan antara dua laut, keduanya lupa kedua ikannya. Maka kedua ikannya fatakhaza, yang mengambil laluan, sabilahu, jalannya kepada lautan dan melompat. Jadi soalan yang tadi, falama ni ma dua ke ma kataan dia? Jadi di sini saya rasa perkataan lah, bukannya dua lah. Tapi kalau dua pun tak silap juga. Tatkala ketika mereka berdua. Tetapi di sini falama ni memang ejaan dia lah. Falama ni maksudnya tatkala. Lama. Fa ni maka. Lama ni adalah huruf dia lah. Maknanya bukan, kalau falama saja bukan maksud dua lah. Jadi kalau kita nak kira dua ni tadi, tak masuk falama lah. Walaupun mengikut ini ditulis tadi sebagai dua jugalah. Jadi falama ni tidak menunjukkan dua. Tapi dia hanya menunjukkan ejaan zaraf zaman. Istiqna fihi. Fa istiqna tu maka, lama tu zaraf zaman. Jadi dia bukan menunjukkan dua. Zaraf zaman. Kalau dua zaraf zaman, tak ada. Zaraf zaman tak kira dua lah. Zaraf zaman kira masa. Masa tak ada. Tak ada dua, tak ada tiga lah. Tak ada dua, tiga. Jadi maknanya falama lah. Ini bukan dua. Falama ini bukan dua. Tapi yang ini betul. Balagha alif, ada alif. Itu dua. Majma'ah tak ada alif. Bainihima, antara kedua. Ma ni ma kedua. Nasiya ni dua. Dua orang lupa. Iaitu Nabi Musa, Nabi Khadir. Nabi Musa dengan Ishaq bin Nun. Kemudian putu, ikan mereka berdua. Putu, kemudian huma. Huma itu adalah maf'ulun bih dia. Dia punya mudhafun ilaihi. Putu huma. Mudhafun ilaihi. Huma itu mudhafun ilaihi dia. Kemudian fatakhaza, lalu dia mengambil jalannya fi saraba. Saraba ni bukanlah. Jadi makna yang ada dua tadi, satu balagha, yang kedua bainihima, yang ketiga nasiyaha. Nasiyah ni dua. Dua tempat, dua orang telah sampai, dua tempat antara kedua, kemudian mereka kedua lupa, kemudian ikan keduanya. Jadi ada tempat empat lah. Satu balagha, dua bainahuma, tiga nasiyah, empat hutuhuma. Saraba ni bukan dah. Ini dah ayat lain dah. Sampai sini. Ada empat kataan alif yang mengandungi alif yang maksudnya dua. Itulah maksud dia. Sebagaimana kita belajar dalam ilmu Nahwu Saraf. Dua, dia tambah alif lah. Tapi ada juga tambah alif. Bukan dua. Tapi macam sini, tatkala. Tak adalah tambah. Ini makna dua. Yang berdua cuma balagha. Dua-duanya sampai. Fa'il. Kemudian bainahuma. Ini zaraf. Kemudian nasitahuma. Nasiyah. Nasiyah ni adalah fa'il juga. Yang dibuat oleh dua orang pelaku dia. Fa'il dia dua orang. Hutuhuma. Juga dua orang. Okey, tuan-tuan? Okey. Mana dia empat perkataan sajalah. Okey. Okey, Ustaz. Okey. Baik, kita mula seperti itu tadi. Okey, kita pergi pada huruf ba. Ada lagi dekat ayat lagi ya? Apa dia? Ada contoh ayat-ayat lain, Ustaz tak payah Ada ayat lagi.
Ada ayat-ayat. Oh, Ada Maidah 107. nanti jangan. Silap. Okey. Oh, banyak lagi ayat ni. Ni kerabu sikit. Okey, ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Kemudian jika didapati bahawa kedua saksi itu sudah bersumpah ada melakukan dosa kerana berdusta ataupun mengkhianati dalam perkara yang mereka jadi saksi, maka hendaklah dua orang yang lain menggantikan tempatnya bagi mereka waris-waris mati yang lebih dekat. Jadi ini ayat tentang orang nak jadi saksi di dalam, sebagai contoh, orang nak mati. Bila orang nak mati itu dia kena buat wasiat. Jadi banyak perkara berlaku, orang yang menjadi saksi wasiat itu tak jujur. Jadi barangkali ada kepentingan dia, jadi dia tak jujur. Jadi sedangkan dia tak ada orang yang menulis. Sepatutnya wasiat ini dituliskan. Tapi kalau tak ada yang menulis, jadi maknanya hanya bergantung kepada kejujuran saksi yang mendengar si mati beri wasiat. Jadi kalau sekiranya mereka itu nampak macam ada nampak tak berapa jujur, ada bukti kita nampak dia tak betul, dia tak jujur, dia tak ikhlas, dia khianat, maka hendaklah kamu gantikan orang lain di tempat mereka. Jadi kemudian jika mereka dapati kedua saksi itu, jadi kedua saksi itu dia dah lantik dah, dia dah dengar dah apa yang dicakapkan oleh si mati. Setelah dia bersumpah bahawa dia akan menjadi saksi yang jujur. Kemudian dia dah ditanya ataupun dia dah jadi saksi, bagaimana wasiat si mati itu. So dia ada melakukan dosa, maknanya tidak bercakap benar lah, atas kepentingan apa tak tahulah. Maknanya kalau adalah saksi yang melakukan dosa, iaitu tidak bercakap benar, sudah bersumpah kerana berdusta atau mengkhianati dalam perkara yang mereka jadi saksi itu. Jadi dia jadi saksi, tapi apabila nak dibagikan harta itu dia mengelaklah, ataupun dia dapat suapan daripada orang yang nak banyak. Barangkali ada anak dia yang rasa dapat sikit, dia nak banyak, beritahu ayah, suruh serahkan kepada dia tanah sini, tanah sana, tanah sini. Jadi maknanya dapat banyaklah. Walhal benda itu tak ada. Kerana apa? Kerana dia mungkin dah ada perjanjian, rasuah dan sebagainya. Jadi kalau macam itulah keadaannya, maka hendaklah dua orang lain menggantikan di tempat mereka dari waris-waris si mati yang lebih dekat. Jadi fa'in usira ala annahuma, ini satu, nahuma istahaqqa, ada alif, isma fa'akharani yakumani maqamahuma. Jadi yang ada alifnya yang ada alifnya. Yang ini innahuma ni menunjukkan dua orang lah. Istahaqqa ada alif.
isma, ini bukan alif tu. Kemudian wa akharana, ini alif tu. Alif menunjukkan dua. Kemudian yakumani, yakumani ini menunjukkan dua. Maqamahuma, dua. Jadi jika didapati kedua saksi, dua saksi mana dia? Fa'in usira ala annahuma, ini dua saksi, annahuma istahaqqa, dua saksi, kemudian ada melakukan pengkhianatan, istahaqqa isma, fa'akharani, ada alif tu alif dua, yakumani, ini mani ni pun ada harif maksud dua, maqamahuma ni pun maksud dua juga. Jadi hendaklah dia diganti oleh tempatnya oleh waris-waris yang lain, dua orang juga. Dia mesti dua orang laki-laki. Dalam ayat yang lain, kalau sekiranya dua orang lelaki tak ada, boleh ambil satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, wanita, sebagai orang saksi. Dan saksi itu mesti bersumpah. Kalau dah bersumpah pun masih buat juga, memang dia nak cari lah. Dia jadi saksi palsu. Saksi palsu ni dosa besar. Dalam apa kes lah. Kalau saksi jadi saksi, kemudian palsu, maka itu adalah perkara yang besar. Okay. Okey, Ustaz. Kita pergi pada ayat yang seterusnya. Ayat ini. Mereka berkata lagi, kedua-duanya, iaitu Al-Quran dan Taurat, itu adalah sihir yang saling membantu, yang satu menyokong yang lain. Dan mereka berkata pula, sesungguhnya kami kufur ingkar terhadap kitab-kitab itu semuanya. Jadi orang-orang mereka keduanya ini, mereka itu adalah orang Yahudi dan orang Nasrani lah. Yahudi dan iyalah Nasrani lah. Maknanya Kristian dengan Yahudi, agama Yahudi. Jadi mereka berkata kedua-duanya, kedua ni maksudnya Quran dan Taurat. Qalu sahrani tazahara. Jadi Quran dan juga Taurat. Sahara. Kemudian tazahara. Jadi Quran dan Taurat itu adalah sihir. Sahrani tazahara wa qalu inna bikulli kafiruna. Jadi sekarang ni kedua-duanya dikata Quran dan juga Taurat. Mana dua dia? Qalu, inilah sahrani tazahara. Dua-dua. Maknanya yang ini adalah Quran dan juga Taurat. Kedua-duanya adalah kitab. Kedua kitab. Di kedua kitab ini, mereka kata apa? Sahrani. Dua tu telah adalah sahih. Jadi sama ada Quran ataupun Taurat, kedua-duanya adalah sahih. Yang saling membantu antara satu sama lain. Dan mereka berkata, sesungguhnya kami kufur ingkar terhadap kitab-kitab itu semuanya. Jadi, keduanya itu adalah sihir. Jadi mereka anggap bahawa Quran dengan Taurat itu adalah sihir. Jadi kedua-duanya inilah sihrani, kedua-dua yang sihir. Tazaharani, kedua-duanya yang saling menyokong. Sahrani, tazaharani, iaitu maksudnya kitab Quran dan juga Taurat.
Dan mereka berkata, inna bikulli kafirun. Jadi kami tak percaya. Sesungguhnya kami kufur, ingkar terhadap ayat kitab-kitab itu. Jadi yang terlibatnya satu, ada alif di sini. Ada alif, sihrana, rani. Maknanya dua sihir. Tazaharani, yang saling membantu. Mereka berkata, inna bikulli kafirun. Jadi di sini dua lah. Satu, sihrani dan tazaharani. Iaitu dua sihir dan dua juga bantu-membantu. Bantu-membantu. Apa dia? Antara Quran dengan Taurat. Jadi kandungan Taurat dengan Quran ada Quran, ada ayat-ayat yang saling bantu-membantu. Jadi dua Quran, dua kitab, iaitu Quran dan juga Taurat, tazaharu, saling membantu. Saling membantu mesti ada alif lah. Dua lah, mesti dua. Ini dua. Dua ini satu, kemudian dua ini pun satu lagi. Yang bermaksud yang ketiga tadi adalah, yang kelima ni adalah musanna. Dua-duanya adalah musanna. Sihra, asalnya sihra, sihir. Alif nun, nun bawah, maknanya adalah dua. Tazahira, maknanya ra ni adalah dua. Jadi kedua-duanya adalah dua. Ini pun dua. Menunjukkan musanna. Dalam ayat ini menunjukkan musanna. Dan sesungguhnya mereka kufur kepada semuanya, kedua-duanya. Malah mereka kufur kepada ketiga-tiganya. Tiga apa? Ada satu. Dia kena Taurat, Zabur, Injil. Tiga lah. Kan Quran 4. Dia termasuk Quran pun dia. Taurat, Injil, Zabur, Taurat dan Quran. Ada 4 semua kitab. Semuanya itu dia tak percaya. Semua dia engkar. Kufur terhadap kitab-kitab ni. Ataupun di sini dia maksudkan Al-Quran dengan Taurat. Taurat ni turun kepada Nabi Musa. Manakala Injil turun kepada orang Kristian. Jadi Injil tak masuk dua. Jadi maknanya yang dia tak percayanya Quran dengan Taurat. Kitab dia percaya Injil. Bermakna orang tu adalah orang Kristian ataupun orang Nasara. Jadi dari sini kita dapat tangkap bahawa orang Nasara ni tak percaya pada Quran, tak percaya pada Taurat. Tapi dia percaya pada Injil pun dia ubah-ubah. Dia alih-alih, dia tambah-tambah, dia reka sendiri supaya dia dapat kepentingan kat dia. Dan dia kata Quran dengan Taurat ni adalah sihir. Ini orang Nasara yang kata macam ni, saling membantu. Sebab kalau sekiranya orang Yahudi, dia tidaklah marah pada Taurat. Ini dikata Taurat ni sihir. Maknanya bukan kitab dia. Kitab dia adalah Injil. Jadi Injil tak disebut di sini. Lagi satu sebut ayat apa? Lagi satu sebut apa mana aku kitab ni? Taurat, Injil, Zabur. Zabur dia tak sempat. Tak sempat dengan dia. Tapi Taurat sempat dengan dia. Sebab masa dia Quran sampai tu dia ada Taurat bagi dia. Jadi dia dapat baca Quran dan dia dapat baca Taurat. Tapi kedua-duanya dia tak percaya. Dia kata itu sihir. Tetapi kitab dia percaya. Tapi percaya pun kitab yang telah diubah. Jadi dia berimanlah dengan kitab yang telah diubah. Iaitu Injil yang telah diubah. Sudah tentulah benda itu banyak salah. Jadi dua di sini maksudnya adalah Quran dan Taurat. Dan tazahirah ni saling bantu-membantu. Saling bantu-membantu mesti dua belah pihak. Sebab itu ada alif tambah di sini. Boleh? Boleh Ustaz. Ini pada Israel dia adakan surah dua kitab dia kan Ustaz kan? Taurah dan Zabur kan? Israel. Israel digunakan Taurat lah.
Taurat. Tapi Taurat yang telah diubah suai lah. Oh, yang Zabur tu? Yang mana? Zabur saya juga. Dia Zabur. menambah pada Nabi Daud. Di Taurat ni diberikan kepada Musa. Manakala apa namanya Injil diturun kepada Isa. Betul? Quran diturun kepada Nabi Muhammad. Jadi yang dia tak percaya ni yang bukan turun kat Nabi dia. Iaitu bukan turun kat Nabi Muhammad dia tak percaya, turun kat Nabi Musa dia tak percaya. Dia hanya percaya kepada Nabi Isa. Tapi malangnya walaupun dia percaya pada Nabi Isa, benda tu telah diubah. Injil telah diubah oleh dia punya orang agama dia lah. Yalah, Protestan dan Katolik Ustaz. Dengan tujuan supaya dia dapat bahagian lah. Okay. Supaya dia dapat bahagian daripada kerja ubah dia tu. Itulah kalau orang dia yang kena buat salah, hukuman dia ringan. Tapi kalau bukan orang kalangan dia, maka hukumannya mengikut Taurat lah. Mengikut Injil lah. Sudah diubah lah. Kemudian oleh kerana orang agama ni menjatuhkan hukuman ringan kepada orang yang bersalah, maka dia dapat bahagian lah. Rasuah ke bayaran ke apa ke, sebab dia menjadi kadi, maka awak tak kena bunuh ataupun tak kena potong tangan dan sebagainya. Jadi diubah lah. Tapi kalau orang lain yang buat kerja tu salah, dia akan buat lah, ikutlah Taurat kata apa. Kalau Taurat kata orang mencuri kena potong tangan, dia potong lah. Tapi kalau orang besar-besar mencuri, dia tak kena potong tangan. Dia hanya kena dihitamkan muka dia dengan dihitamkan muka dengan cat lah kot. Diubah suka dia. Itu tanda dia dah salah tu. Dia dah mencuri. Tengok muka dia hitam. Itu orang besar. Tapi kalau rakyat biasa, potong tangan. Jadi itulah dia punya kerja dia yang Tuhan marah. Sebab hukuman ni kena sama belah orang. Siapa pun dia, besar ke kecil ke bangsa ke apa, dia kena hukum Allah kata potong tangan. Tapi dia pandai-pandai pula ubah. Itulah menyebabkan mereka itu kufur ataupun kafir. Okey. Kemudian ayat berikutnya, yang ni, ayat Al-Ma'idah ni. Bahkan kedua tangan Allah sentiasa terbuka. Nikmat dan kurnia luas melimpah-limpah. Ia belanjakan sebagaimana yang dikehendaki. Bal yadahu. Bal yadahu ni maknanya kalau yada saja satu tangan. Yada ada dua. Hu, nya. Nya ni siapa? Nya di sini maksudnya Allah. Mubsutata. Tani. Tani ni ada dua. Yunfiku kaifa yasha'u. Jadi bahkan kedua tangannya mabsutata ni, kedua-duanya terbuka. Yunfiku iaitu membelanjakan, kaifa yasha, apa yang dia kehendaki. Jadi di sini Tuhan beritahu bahkan kedua tangan Allah. Ni jangan salah faham ni. Jangan salah tafsir. Kedua tangan Allah sentiasa terbuka. Apa maksud tangan? Jadi Tuhan kata tangan. Jadi jangan kita samakan dengan tangan kita. Laisalaha mindu nillah. Jadi tak ada benda yang sama dengan Allah. Jadi kedua tangan Allah itu sentiasa terbuka. Mubasitutatin, maknanya yungfiku, dan sentiasa memberi, menafkahkan, melimpahkan kepada siapa yang dikehendaki. Duanya mana? Duanya yada satu, kemudian mubsutatani. Tatani ni dua. Alif ni menunjukkan dua, kemudian hu ni menunjukkan hu pula. Alif ni menunjukkan dua. Yada ada alif, hu. Kalau satu tangan yadahu. Tak ada alif. Tapi ini ada alif. Yadahu. Jadi bukan alif tu adalah dua. Patutnya kalau tak ada hu, ini yadani.
Tapi oleh kerana ada hu, ada domir, maka domir itu menyebabkan dia punya ni itu, nun bagi bawah tu dibuang. Macam ni. Ni ada nun dari bawah. Patutnya macam itulah. Yada ni hu. Tapi oleh kerana hu ni adalah domir yang berdempet, domir mustatir, maka nun tu dibuang. Macam ini. Mubsutatani. Kalau mubsutatani depannya ada hu, maka nun ni dibuang. Kalau ada hu di sini. Mubsutatahu. Kalau ada hu, kalau hu, nun ni dibuang. Tapi yang ini dibuang, yang ini tak dibuang nunnya. Kerana yang ini ada hu, domir mustatir, domir mutasir. Manakala ini tak ada domir mutasir. Jadi nun dikekalkan. Jadi ayat ni, ini dua-dua sama. Ini pun dua, ini pun dua. Jadi dua tangan Allah ini sentiasa terbuka, memberi limpah rahmat kepada hamba-Nya yang dikehendaki. Yunfiqu kaifa yasha. Jadi hari ini banyak ulama memberi peringatan, jangan kita ingat tangan tu tangan macam tangan kita. Tidak. Jadi kita terima saja Allah itu ada dua tangan, tetapi tangan dia tak sama dengan tangan manusia ataupun tangan hamba-Nya. Tak sama. Mufzat tapi ini adalah sentiasa terbuka. Terbuka pun tak sama. Terbuka tangan kita, kalau ada RM1,000 barangkali kita rasa RM50 tu dah besar sangat dah, nak sedekah, nak membuka tangan nak bagi ke orang. Tapi Allah ni dia bagi tangan dia terbuka ni tanpa hisap. Banyak mana dia nak bagi, dia bagi. Jadi tanpa hisap. Jadi sebab tu digunakan kataan mubsutata. Mubsutata ni. Maknanya Tuhan itu sangat pemurah dan dia punya berapa banyak Tuhan nak bagi kepada seorang yang dikehendaki itu tanpa limit. Kalau kita bagi benda ada limit. Kalau durian ada 10 biji, kalau ada orang yang minta, mungkin kita bagi 2 biji je. Tapi kalau Allah punya buah, apa-apa buah lah yang dia ada, dia tak ada limit. Dia boleh bagi banyak mana pun. Baik buah durian ke, baik buah langsat ke, apa saja, baik duit ke, dia tak ada limit. Sebab itu digunakan mubsutata. Ni. Jadi dua tangan terbuka yang sedia memberikan, bukan beri tapi limpah. Kurnianya luas melimpah. Itu yang betul. Membelanjakan, melimpahkan sebagaimana yang ia kehendaki. Okey, tinggal satu ayat lagi. Ayat ini pula. Ayat ini surah 64. Ayat 64. Surah Kahfi. Nabi Musa berkata, itulah yang kita kehendaki. Mereka pun balik semula ke situ dengan menjejak mereka. Dia qala zalika ma kunna nabaq. Nabaq ni maknanya yang kita kehendaki. Jadi yang kita sampai. Itulah yang kita kehendaki. Zalika ma kunna nabaq. Itu yang kita kehendaki. Fartadda. Fartaddana ada alif. Mereka pun berbalik ke belakang. Berbalik ke belakang. Ratada. Ratada adalah pusing belakang. Maka mereka berkeduanya berpusing ke belakang. Mana keduanya? Ada alif ni. Alif ni menunjukkan dua. Ala asarihima. Asarihima. Ma alif ni pun dua. Menunjukkan kedua kesan kaki mereka. Kasasa. Jejak mereka. Jadi apabila dia sampai ke satu tempat, dia nak makan makanan, tetapi diberitahu oleh Ishaq bin Nun, makanan kita tadi tiada, dah tertinggal, berupa ikan tu dah lari ke laut. Dah berenang ke laut. Jadi atharihima, maka dia kembali ke belakang ikut kesan-kesan kaki mereka. Kesan-kesan kedua mereka.
Kesan maksudnya kesan kaki lah. Sebab padang pasir, bila dia pijak atas pasir itu ada kesan. Jadi bila nak cari balik, dia dah jauh dah ke depan, nak cari tempat yang dia nak jumpa tu, dia kena pusing belakang. Jadi macam mana dia tahu tempat belakang tu entah mana? Caranya dia ikut asarihima. Ikut kesan-kesan kaki, kedua kaki mereka. Qasasa, jejak mereka. Jadi di sini ada partadda, satu maksud dua, alif maksud dua, lagi satu huma. Huma ni pun maksud dua. 5. Jejak kaki. Okey. Jadi kita habiskanlah satu lagi ayat, tapi ini bukan ayat Quran. Ini ayat gantikan ayat Quran sebab barangkali tak ada ayat Quran. Jadi apa dia? Mahbad dan juga Hamim telah menyerah diri kepadanya. Siapa dia Mahbad ni? Saya tak tahu. Hamim pun tak tahulah. Ini ustaz yang buat buku ni yang dia tahu. Siapa dia maksudnya? Waqad aslamahu mub'adu wa mimun. Mimun. Maknanya ini nama orang ni. Mab'ud. Mab'adu ni nama orang. Mab'ad. Kemudian Amin ni pun nama orang. Telah menyerah diri kepadanya. Kepadanya tak tahulah pada siapa. Waqad aslamahu. Alif ni. Ada alif ni. Alif ni dua. Dua tu siapa? Dua tu Mahbad dengan juga Amin. Siapa dia? Tak tahu. Ini di mana dia ambil ni, saya tak tahu. Tapi maknanya ada di sini. Maknanya dua-dua orang ni telah Islam. Telah masuk Islam. Telah menyerah diri. Qad aslamahu. Maka kedua-duanya telah menyerah diri kepada, tak tahu pada siapa, padanya. Yang di sini mungkin kalau ini nama sahabat, barangkali menyerah diri kepada Rasulullah lah. Ataupun menyerah diri kepada ketua askar lah. Orang yang menyerah tu saya pun namanya Mahbud. Mab'ud. Kenapa ni marfu'? Sebab dia fa'il. Wa hamimun. Sebab dia ataf kepada Ma'bud. Sebab tu dia dua-duanya adalah marfu'. Ini aslama. Ada alif ni. Alif ni menunjukkan dua orang telah masuk Islam. Kepadanya. Nya itu barangkali pada Allah lah. Atau kepada Rasulullah. Atau kepada ketua perang. Atau Allah Alam lah. Tapi maknanya qad aslama. Maknanya dua orang. Siapa orang tu? Ma'bud dengan Wahami. Itulah fungsi alif di dalam bahasa Al-Quran. Ada yang bukan dalam Al-Quran lah, yang contoh 1-4 tadi, itu bukan contoh Al-Quran. Tapi contoh yang akhir ni adalah contoh Al-Quran. Jadi ingatlah apa peranan alif di dalam, apa peranan haraf alif di dalam bahasa Arab ataupun di dalam Al-Quran. Saya rasa kita habiskan ni lah. Lepas ni kita akan pergi pada ba. Apa peranan ba di dalam bahasa Arab. Okey. Jadi insya-Allah kita jumpa minggu hadapan. Hari ini 3 bulan campur 7. Jadi 11. 10 bulan 11 insya-Allah. 10-11. Insya-Allah. InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah kita jumpa minggu depan. Kita berhenti di sini dulu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu
wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ya Allah, segala puji hanya bagimu ya Allah. Kami sentiasa memujimu ya Allah. Kami meminta pertolongan dan kami meminta keampunanmu ya Allah. Dan kami berlindung denganmu ya Allah dari kejahatan diri kami dan daripada keburukan amalan kami. Barang siapa yang engkau beri petunjuk ya Allah, tiada siapa yang dapat menyesatkan kami, dan barang siapa yang disesatkan, tiada siapa yang dapat memberi petunjuk. Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai banyaknya. Kurniakanlah pada kami, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas nikmat-Mu yang melimpah ruah yang telah Engkau kurniakan kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Karim. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini sangat ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi menjadikan kami ini sebagai hamba-Mu yang keredai. Justru itu berkatilah dan rahmatilah perhimpunan kami. Berikanlah kepada kami ilmu-ilmu-Mu, sinarilah hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima, mudah menghayati dan mudah mengamalkan ilmu yang telah Engkau kurniakan kepada kami. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Insyaallah. Jumpa sebelah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Ustaz. Salam. Assalamualaikum semua. Bye. Alhamdulillah. InsyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. InsyaAllah. Jumpa minggu hadapan insyaAllah. InsyaAllah Ustaz. Okey. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.